di dalam ilmu, di dalam di dalam tafsir Al-Quran. Dia ada Israiliyat. Dan kita bawa contoh hari itu, kita kata apa? Cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam Quran, cerita tentang Nabi Yusuf ni dia mula pada ayat 21. Kalau tuan-tuan balik saya lagi buka surah Yusuf ayat 21. Situ start cerita Nabi Yusuf ni. Dia ni, abang-abang dia jealous dekat dia. Sebab bapa mereka, Nabi Yaqub, sayang dekat Nabi Yusuf lebih. Mereka kata, abang-abang ni kata. Bapa dia kata, baik-baik, adik hampa ni kecil lagi, hampa jaga dia boleh ke? Saat lagi, no. Ayah takkan tak percaya kat kami. Dia anak ayah, dia adik kami. Nabi Yaqub pun kata, tak apalah bawa. Bila bawa, apa mereka buat? Mereka ambil budak ni, lempar masuk dalam telaga. Mereka ambil baju adik mereka, Nabi Yusuf ni, mereka ambil darah binatang, lumuk. Ini cerita dalam Quran. Ini bukan Israiliyat, ini cerita dalam Quran. Bidamin kazib, dia kata, dengan darah tipu. Balik tunjuk dekat Nabi Yaqub, ayah minta maaf banyak-banyak ayah. Hak ayah kata jadi sungguh. Kami punya jaga dia elok-elok, tiba-tiba dia dimakan oleh binatang buas. Kami tak boleh buat apa ayah, minta maaf lah. Inilah pakaian dia kami bawa balik. Walhal apa mereka buat dekat Nabi Yusuf? Mereka buang dalam telaga. Satu rombongan lalu nak cedok ayah, angkat naik Nabi Yusuf. Allahu Akbar, ni budak ni anak siapa, tengok siapa pun tak ada. Budak segak comel. Ini Quran cerita. Okey. Depa pun ambil bawa pergi ke Mesir. Depa jual Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni kepada pembesar negeri Mesir. Mailah pada ayat 21 ni dia kata apa? Pembesar negeri Mesir ni bila dia beli Nabi Yusuf daripada depa ni, dia kata kat bini dia. Ini cerita dalam Quran. Akrimi mathwahu asa ayyam fa'ana au nattakhidahu walada. Dia kata kat bini dia kata ni, hang jaga budak ni elok-elok. Mana tahu satu masa esok dia bagi manfaat dekat kita, ataupun paling-paling tak ada, kita boleh buat dia jadi anak angkat kita. Ni Quran cerita. Okey. Lepas itu Quran sambung cerita tu apa dia? Isteri pembesar Mesir ni sudah tak boleh kawal perasaan dia. Dia tengok Yusuf ni handsome young man. Segak handsome, dia tak boleh tahan. Quran cerita. Quran kata apa? Dalam ayat 23 surah Yusuf, perempuan ni dia terlampau tak boleh nak tahan perasaan dia dekat Nabi Yusuf ni. Dia pergi kunci pintu dalam bilik dia dengan Yusuf. Wa qalat hayta lak. Ni Quran cerita. Dia kata dekat Nabi Yusuf, dia kata bangga lagi sekali. Hayta makna ta'al. Dia kata mai, dia kata hayta lak. Mai, dia kata aku dah ready untuk engkau. Dia nak ajak berzina. Ni Quran cerita. Nabi Yusuf bila dengar macam ni, dia sebagai satu orang yang belum jadi Nabi, tetapi dia nak jadi Nabi. Allah dah jaga dia daripada awal. Yusuf kata ma'azallah. Nabi Yusuf kata, ya Allah, dia kata aku minta berlindung dengan Allah. Aku tak mau buat benda ni. Tak buat dan tak pernah teringat nak buat benda macam ni. Ma'azallah. Itu Quran cerita. Masih lagi dalam cerita Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita dalam ayat dia, kata Nabi Yusuf ni lari daripada perempuan ni, lari pergi dekat pintu, nak buka pintu, nak lari keluar. Waktu dia duk pegang, nak buka selak pintu tu, perempuan ni mai pegang baju dia, koyak di belakang. Quran cerita. Quran kata wa qaddat qamisahu min dubur. Maka terkoyaklah baju Nabi Yusuf di belakang. Terkoyak. Pam, kata pintu terbuka, dia kata seketui duk berdiri di situ. Siapa dia? Laki perempuan ni, pembesar Mesir ni. Dia kebetulan balik pada masa tu. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau buat drama jadi macam mana ni? Tuan-tuan, ini box office kalau buat filem. Perempuan ni dah kunci pintu semua, duk kata hamai aku dah ready dah. Dia kata ma'azallah, ya Allah minta berlindung, aku tak mau buat benda macam ni. Dia lari, perempuan ni ligan belakang. Tuan-tuan bayangkan ini satu drama. Dia pergi pintu, dia buka, dan dia ni tarik baju dia, koyak belakang, buka-buka, laki kawan tu duk ada di situ. Allahu Akbar. Masa pintu tu terbuka, dia ni dah duk berdiri di situ, tercegat depan pintu. Perempuan ni dandan twist. Tuan,
Yang ni yang kata atas dunia duk jadi ni. Zaman Nabi Yusuf jadi dah. Perempuan ni yang ajak Nabi Yusuf berzina dengan dia ni, bila pintu terbuka, laki dia duk ada depan pintu, dandan dia kata apa? Dia kata ma jazau man arada bi ahlika su'an. Terus dia cakap kat laki dia. Dia kata, abang, apakah balasan yang sesuai kepada orang yang nak buat tak elok dekat bini abang ni? Ya Allah, tuan-tuan. Ni Quran punya cerita. Quran punya cerita. Tuan-tuan boleh bayang keadaan pada masa tu bukan sahaja suspens, penuh dramatik. Keadaan pada masa tu illa an yusjana aw azabun alim. Ni Quran kata. Dia kata, abang, saya abang satu lah. Orang yang ada niat jahat nak buat tak elok dekat suami abang ni, apa patut abang hukum dia? Masukkan dia ke dalam penjara, seksa dia cukup-cukup. Dia kata. Tuan-tuan boleh bayang tak muka Nabi Yusuf pada masa tu? Kalau sinetron Indonesia ni tengah kamera besar kecil, besar kecil, besar kecil. Hang nak ajak aku buat tak elok, aku nak lari daripada godaan hang, tiba-tiba pintu terbuka, hang pusing 180 darjah daripada utara pergi selatan, hang kata aku nak buat tak elok kat hang. Apa punya orang? Dan kamera besar kecil, besar kecil. Bila keadaan yang penuh suspens dramatik dan sebagainya ni, Allah Subhanahu wa taala nak selamatkan nabi dia, bakal nabi dia. Quran kata apa? Wa syahida syahidun min ahliha. Cuih kata timbul satu saksi. Satu saksi daripada keluarga perempuan ni. Dalam tafsir cerita, siapa saksi tu? Baby kecil. Dok ada di situ. Dalam bilik tu ada satu baby kecil. Baby ni tiba-tiba bercakap. Kecil. Baby. Infant. Tiba-tiba bercakap. Kata budak ni, in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kazibin. Budak kecil yang belum boleh bercakap tiba-tiba bercakap. Budak ni kata apa? Dia kata, bos, dia kata kat lelaki perempuan ni, bos, kalau baju koyak depan, dia kata laki-laki ni jahat, perempuan ni betul. Dia kata, wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Tapi kalau baju Yusuf koyak di belakang, makna Yusuf nak lari, dia ni yang mau dekat Yusuf, itu menunjukkan kata Yusuf betul, perempuan ni jahat. Sudahlah baby cakap. Cara baby tu cakap masuk akal. Pembesar Mesir ni bila dia dengar-dengar macam tu, tengok pula baby cakap, cara baby ni terang pula nak tahu siapa betul siapa salah ni, macam tu dia pun kira benar ni masuk akal. Tapi demi untuk nak menyelamatkan maruah bini dia. Nampak dia kata dunia. Harta duiti daki dunia he. Duiti nahi muhabbat calohi. Dengar macam bahasa Hindustan, tapi yang tu rekaan semata-mata. Harta duiti daki duniahi. Dia kata harta duit ringgit ni daki ya, daki dunia. Duiti nahi muhabbat calohi. Tapi duit tak ada marka lari. Ni dunia. Dia tahu dah bila macam ni punya keadaan jadi, baby kecil pula bercakap, habaq cari depan cari belakang apa semua, dia dah tahu dah bini dia nakai. Bini dia nakai, dia dah tahu dah. Tapi nak cover. Satu. Nabi Yusuf alaihi salam ni pun sendiri. Dia sendiri pun bila dengar macam tu, perempuan ni kata, abang, orang macam ni nak buat jahat dekat bini abang, abang patut buah dia di penjara. Dia sendiri, Nabi Yusuf sendiri ingat dalam hati dia, baiklah aku masuk penjara tak apa, daripada takut kemudian hari jadi lagi benda macam ni. Dia takut. Terus Nabi Yusuf doa, dia kata, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Nabi Yusuf terus doa pada Allah, ya Allah, aku lebih suka masuk penjara daripada esok jadi lagi benda macam ni. Nabi Yusuf sendiri doa macam tu. Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati pembesar ni, penjarakan Nabi Yusuf. Quran cerita, akhirnya Nabi Yusuf terhumban ke penjara. Main dalam penjara, dia main episod lain pula. Season 1, episod 2, dia main tu pula. Dia main Allahu Akbar. Duk dalam penjara pula, dia main cerita mimpi pula, duk takbir mimpi pula. Ini disebut dalam Quran.
daripada takbir mimpi member sama-sama banduan ni, ahlul penjara ni, sehinggalah raja negeri mimpi pelik. Mimpi apa? Mimpi lembu gemuk dengan lembu kurih. Tengok lembu kurih makan lembu gemuk. Dia raja mimpi macam tu. Terkejut bangkit. Tuan-tuan boleh bayang kalau dalam drama macam mana? Bangkit dengan peluh bercerah-cerah. Ni apa punya mimpi ni? Kalau kata mimpi anaconda makan lembu, tak apa. Lembu kurih makan lembu gemuk. Dia kata apa punya mimpi ni? Esok panggil orang-orang besar negeri, aku semalam mimpi macam ni, tolong abang Maisat apa maksud dia. Pakat buat kerot kening tapi tak tahu nak buat apa. Keluar mai cerita kata Yusuf yang duduk dalam penjara pandai ta'bir mimpi. Ta'bir, ta'ain bayara, ta'bir mimpi. Panggil. Raja kata panggil dia mai. Yusuf mai, dia dengar mimpi raja, dia kata, oh ini dia kata signal daripada Tuhan. Negeri ini akan dilanda kemarau yang panjang. So, dia kata sekali dengan cerita pokok apa, tangkai tumbuh buah apa semua tu, dia kata untuk menghadapi kemarau panjang ni, kita kena lipat gandakan usaha pertanian. Hasil pertanian esok ni sebahagian simpan reserve untuk menghadapi zaman kemarau, sebahagian makan, sebahagian lagi buat benih untuk nak tanam lagi. Raja dengar macam tu, tengok-tengok jadi sungguh kemarau. Raja kata okey, ini budak bagus. Dalam pada tu Quran selit mai pula cerita apa? Isteri Al-Aziz ni, isteri kepada pembesar Mesir ni tadi, yang tadi buat fitnah dekat Nabi Yusuf ni, dia hidup di dalam guilty conscious. Dia hidup dalam rasa bersalah. Mai sampai ke satu ayat 51 surah Yusuf. Perempuan ni kata apa? Al-ana hashasal haq ana rawadathu an nafsih wa innahu laminas sadiqin. Dia duk nak hidup dalam keadaan rasa bersalah ni tak boleh. Akhirnya satu hari dia mengaku, dia confess benda ni di depan semua orang. Dia kata pada hari ini, sekarang ni aku nak bagi tahu perkara yang sebenar. Dia kata yang selama ni duk tersembunyi, orang tak tahu, orang duk ingat kata Yusuf ni jahat. Hari ni saya nak cerita betul-betul. Ana rawadathu an nafsih. Saya lah sebenarnya yang goda Yusuf. Dia kata saya yang buat. Sebenarnya saya salah dalam hal ni. Setelah kau ni dah masuk penjara, dah macam-macam cerita, dia mengaku wa innahu laminas sadiqin. Dia kata Yusuf sebenarnya benar dalam cakap dia. Allah nak membersihkan nama Nabi dia, Nabi Allah Yusuf AS. Serentak dengan tu raja pun bila tengok pengakuan daripada perempuan ni pun dah ada, Yusuf pun terbukti alim di dalam ilmu ta'bir mimpi. Allah panggil dia, ini raja panggil dia, raja kata dekat dia, aku lantik kamu ganti tempat pembesar tadi ni. Dia jadi finance minister, dia jadi menteri keuangan pada masa tu. Bila dia duduk aja di bangku tu, dia buat kerja, ternyata Yusuf memang pandai buat kerja, sehingga akhirnya dia dilantik menjadi Raja Mesir. Baik, cerita ni dia berakhir di situ dalam Quran. Dia habis tentu je. Tuan baca lagi tak ada dah. Cerita pasal Yusuf, pasal perempuan ni semua dah tak ada dah. Tapi dalam kitab tafsir dia mai cerita-cerita ni lagi. Dia mai. Dan benda ni bukan mai cerita tepi jalan tak. Dia mai di dalam kitab tafsir. Di antaranya ialah tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Qurtubi. Dia mai apa? Dia kata baik, perempuan ni, dia kata perempuan ni Imra'ah Aziz, isteri kepada pembesar Mesir ni, perempuan ni nama dia Ra'il. Dia kata Ra'il, Ra alif ain ya lam, Ra'il, bukan Zulaikha. Dalam tiga tafsir ni, tafsir Baghawi, dalam tafsir Tabari dengan tafsir Qurtubi, dia kata nama perempuan ni, isteri pembesar ni ialah Ra'il. Dia kata satu. Mai pula dalam tafsir Al-Baydawi, dia kata Ra'il ataupun Zulaikha. Dia kata baru timbul nama Zulaikha. Dia mai pula di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, no, dia kata Zulaikha ataupun Zalikha. Dia main satu nama lain pula. Zulaikha ataupun Zalikha itu bukan nama, itu gelaran kepada isteri pembesar negeri. Itu gelaran. Zulaikha atau Zalikha itu gelaran. So Imam Ibnu Katsir, ni dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dia kata apa? Dia kata itu semua adalah pendapat
ahli tafsir berdasarkan kepada riwayat-riwayat Israiliyat. Dia kata cerita nama dia tu pun, nama dia Ra'il ke, Zulaikha ke, Zalikha ke, apa ke, ini semua pun tak ada dalam nas, tak ada. Melainkan itu pendapat ulama-ulama tafsir. So Imam Ibnu Katsir dia ambil satu stand, dia kata apa? Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dia kata yang terbaik kita hindari, kita jauhi daripada terlibat dengan cerita-cerita yang tak ada dalam Quran hadis ni. Kita jauhi daripada benda tu. Itu lebih baik. Itu pendapat Imam Ibnu Katsir. Baik. Dia kata apa? Rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurah bil Ibraniyah. Nabi kata ahli kitab, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, mereka baca kitab mereka dengan bahasa Ibrani. Wa yufassirunaha bil Arabiyah li ahli Islam. Bila mereka baca, mereka terang balik kepada orang Islam ni dengan bahasa Arab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Dengan cerita-cerita ni, mengaku kata betul pun jangan, nafi pun jangan. Nabi kata ini cerita. Cerita ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kita jangan piduk kata betul pun jangan, piduk kata tak betul pun jangan. Sebab mungkin betul, mungkin tak betul. Nabi kata wa qulu, dan katalah amanna billah wa ma unzil. Kata kami beriman dengan Allah dan apa yang Allah buat turun. Cerita ni bukan Allah buat turun, yang ni hampa punya cerita. Kami beriman dengan Allah. Hak ni kami dengar saja. Kami tak kata tak betul dan kami pun tak mau membetulkan benda ni. Jadi dalam soal-soal Israiliyat ni macam tu. Kita tak tahu sejauh mana betul, sejauh mana tak betul. Imam Ibnu Katsir kata tak usah piduk sangkut lagi bagus. Pasal benda ni tak ada sabit daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi. Baik. So kesimpulan dia apa dia? Dia kata kalau riwayat Israiliyat itu bertepatan dengan Quran dan hadis, kita terima. Tapi kalau cerita Israiliyat itu bertentangan dengan Quran dan hadis, kita kena tolak. Yang ketiga, kalau riwayat tu tak clear, Quran dan hadis pun tak membenarkan ataupun menafikan, kita tawakuf. Tawakuf ni maksudnya apa? No comment. Percaya pun tidak, nafi pun tidak. Itu kesimpulan dia dalam hal-hal Israiliyat.